Ya, Alhamdulillah sudah kembali menerusi Rawat Pagi dan seperti apa kita janjikan, kita akan mengikuti satu segmen, iaitu segmen Raudah Hati, di mana kita menyentuh mengenai dengan mewujudkan persekitaran kerja yang sihat. Ya, Alhamdulillah. Dan pada pagi ini kita akan bersama dengan narasumber kita, iaitu Yang Mulia Puan Sofia Rizan, Sofia Wani binti Abdul Ghani, merupakan pegawai kaunselor. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat, kita berdua sihat. Ya. Lawan nama ni Sofia Rizan, Sofia Wani. Mana satu yang lebih mesra? yang lebih mesra dipanggil ni? Biasanya Puan? dipanggil Sofia saja. Sofia. Puan Sofia, ya. Okey, alhamdulillah. Jadi ni memang penting juga untuk kita berigakan berkenaan dengan mewujudkan persekitaran kerja yang sihat. Memanglah ya, dalam kita ni melaksanakan tugasan ya, sekeliling kita ni merupakan peranan yang pentinglah untuk kita ni lebih kekal produktif. Jadi untuk awalnya mungkin dapat dikongsikan Puan, apakah yang dimaksudkan dengan persekitaran kerja yang sihat dan mengapa ia penting untuk diwujudkan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rampai Pagi kerana sudi jemput saya pada pagi ini dalam segmen Raudah Hati, di mana saya akan menerangkan sedikit mengenai dengan topik kita pada pagi ini, iaitu mewujudkan persekitaran kerja yang sihat. Okey. Pertama sekali, persekitaran kerja ni kalau Tani lihat, ia bukan saja dari aspek fizikal lah, tapi kalau maksud saya aspek fizikal tu, ia kawasan kerja Tani di mana Tani berada sekarang, seperti kita berdua di sini kawasan kerja, dan tapi juga ia dari aspek gaya hidup dan persekitaran psikososial. Maksud psikososial adalah sikap, kepercayaan dan amalan orang di tempat kerja. Kalau saya dapat bertanya pihak puan-puan berdua, berapa lama puan biasanya meluangkan waktu berada di tempat kerja? Lebih kurang, kalau saya sendirilah ya, kalau saya lebih kurang daripada 8 jam. Okay. Right? Yeah. Sama lah. Okay. Kalau saya lihat dari saya sendiri, dalam sehari saya akan menghabiskan masa di tempat kerja 7 jam setengah. Kalau dikalkulate lagi tu dalam sehari itu 31, almost lah, lebih kurang 31% waktu saya dalam 24 jam itu saya berada di tempat kerja. Kali lagi atau baru sehari tu, kali dalam seminggu 5 kali sehari. Jadinya masa Tani terluang itu berada di tempat kerja, orang dalam sehari itu perlu Tani jaga untuk kesejahteraan fizikal Tani, mental Tani dan emosi bagi setiap individu yang bekerja ni. Dan mengikut kajian yang dibuat oleh McKinsey and Company terhadap 13,000 orang di 6 buah negeri, iaitu Australia, Canada, India, Singapura dan United Kingdom, yang menunjukkan dari bulan April 2021 hingga April 2022 20% orang memilih untuk berhenti disebabkan kurangnya sokongan terhadap kesihatan durang, kesejahteraan durang di tempat kerja, dan 26% lagi memilih untuk berhenti disebabkan kurangnya sokongan dari rakan sejawat. Jadinya Tani dapat melihat persekitaran kerja itu memang memainkan peranan yang penting untuk mengekalkan tenaga pekerja. Ya. Jadi itu yang dimaksudkannya dengan persekitaran kerja yang sihat, iaitu untuk jaga kesejahteraan fizikal, mental dan juga emosi setiap individu yang bekerja. Jadi seterusnya ni puannya, siapakah ya yang memainkan peranan ni untuk mewujudkan persekitaran kerja yang sihat ini? Kita percaya sahaja bukan saja satu individu ni, mungkin boleh berkongsi? Kalau untuk mewujudkan persekitaran kerja yang sihat ini, setiap individu di dalam sebuah organisasi itu memainkan peranan mereka tersendiri untuk mewujudkan persekitaran kerja yang sihat. Tani anda perlu kira pangkatnya siapa, tempoh perkhidmatan, adakah yang ini baru berkhidmat ataupun yang ini umurnya mudakah ataupun sebagainya. Dan paling penting ianya bermula dari diri sendiri. Tani perlu orang memupuk sifat untuk memastikan persekitaran kerja kita tu sihat. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah sebenarnya apabila persekitaran kerja yang sihat, ini adalah untuk meningkatkan juga motivasi dan kebahagiaan pekerja ya, seperti yang dikongsikan tadi. Memang ia akan menimbulkan keproduktivitian dalam kita ni melakukan tugasan. Jadi untuk seterusnya ni puan, apakah antara kesan persekitaran yang tidak sihat ni? Ada beberapa aspek yang dapat
tadi lihat kalau persekitaran kerja tu tidak sihat. Saya akan terangkan dari segi peribadi, sikap bekerja dan juga disiplin, di mana akan dimainkan ditayangkan infografik itu nanti di kaca televisyen kita, di mana dari aspek peribadi ia merangkumi pengendalian emosi, tekanan dan keyakinan diri. Contoh-contohnya antara kesannya adalah mempunyai kesukaran dalam mengendalian tekanan. Maksud saya ni, ya sudah tadi tempat kerja tu ya kurang selesa. Sekali datang balik ke rumah, ni orang benda remeh-temeh, kadang-kadang ni orang simple matters pun boleh menjadi kemarahan seseorang itu. Jadinya kurang pengolahan emosi itu. Dan sering menyendiri dan mengelak daripada bergaul sesama rakan sejawat, dan juga kurang kesepakatan sesama rakan sejawat, dan kerap memohon pindah pejabat tanpa alasan yang menusabah, dan juga daripada persekitaran kerja yang tidak sihat ini ia boleh mengakibatkan kemurungan. Betul. Okay, kalau dari kata ni lihat dari sikap bekerjanya pula, tadi boleh sikap bekerja ni yang merangkumi produktiviti seseorang itu, mutu pekerjaannya dan motivasi kerja. Jadinya kalau daripada persekitaran kerja yang tidak sihat ini ia boleh menjadikan satu individu itu prestasi kerjanya yang selama ni baik, ia boleh jadi menurun. Dan juga disebabkan ia rasa kurang selesa untuk ke tempat kerja, ia rasa ada motivasi, dia mahukan ke kerja. Oh, buat apa aku kerja? Dia juga aku rasa selesa di tempat kerja. Dan juga tekanan fizikal atau mental yang disebabkan oleh terlalu banyak pekerjaan atau bebanan, ataupun lebih diketahui sebagai burnout. Dan apabila persekitaran kerja tidak sihat, ia juga boleh mengakibatkan seseorang itu kurang tumpuan perhatian ketika menjalankan tugas. Walaupun simple tasknya orang, perkara-perkara yang rutinnya seharian itu. Dan juga ia boleh seorang itu individu boleh dilihat untuk kurang memberikan kerjasama dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja. Okay, seperti yang ketiga adalah dari aspek disiplin, iaitu merangkumi kehadiran, keberadaan dan juga tingkah laku. Kalau bagi yang orang terasa dirinya kurang selesa di tempat kerja disebabkan persekitaran kerja yang tidak sihat itu, ia boleh dilihat diorang ini seperti saya katakan tiada motivasi ke kerja, jadinya ke tempat kerja tu pun dah cukup jam yang ditetapkan itu. Kalau warga perkhidmatan awam 7.5 jam tu mesti di pejabat. Dan dapat dilihat mungkin datang nada mungkin pukul 9 aku datang, nada rasukukan ke pejabat. So itu dapat lihat. Dan juga kerap mengambil cuti sakit atau cuti tidak bergaji atau dan sebagainya. Kerana diorang ni rasa anda mahu kan ke kerja. Kerana lebih baik berada di rumah, diorang rasa selesa lagi di rumah daripada di tempat kerja. Iya, jadi itu adalah kesannya persekitaran kerja yang tidak sihat. Sebenarnya banyak kesannya ni, itu bukan sahaja dari segi peribadi, malahan dari segi sikap bekerja dan juga disiplin ini menjejaskan motivasi ataupun prestasi kerja ya. Dan seterusnya ni puannya, kalau tadi kita bercakap mengenai dengan kesan. Jadi ini bagaimana cara ataupun strategi untuk mewujudkan persekitaran kerja yang sihat. Kita percaya sahaja pasti ada solusinya. Silakan. Okay, terima kasih. Seperti tadi, ini banyak juga orang cara-cara untuk dapat wujudkan persekitaran kerja yang sihat. Antara yang akan saya kongsikan adalah dari aspek fizikal, gaya hidup dan psikososial. Kalau dari segi fizikal itu, pastikan setiap individu di tempat kerja itu mempunyai ruang kerja yang bersih, selesa dan selamat. Sebagai contoh, kalau sekiranya seseorang itu ditempatkan mejanya sink kan, sinki tempat tani mencuci tangan. Yang mungkin menjadikan orang itu yang terpaksa duduk sana tidak selesa. Dan juga tempat itu tempat orang mungkin mencuci tangan, jadinya boleh basah apa. Itu juga boleh jadi satu safety hazard ataupun satu orang tidak selamat untuk orang melalui lintas, boleh tergelincir, tertani dan sebagainya. So perlu pastikan tempat kerja seorang itu yang duduk di tempat itu bersih, selesa dan selamat untuk orang. Dan kedua, dari aspek fizikal, dari aspek gaya hidup, minta maaf, pastikan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Memang tadi sering mendengar gaya hidup yang sihat ini, tapi apakah maksudnya? Ya banyak nih benarnya dari aspek biasanya tadi dengar dari segi tadi bersenam dan sebagainya, tapi perlu tadi ingat juga apa yang tadi
makan dan minum. Pastikan tani sentiasa cukup untuk minum air dalam sehari itu berapa liter, 2 liter, dan juga pastikan tani makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran untuk memastikan hormon kita ni yang baik-baik saja yang berada di badan tani ya. Dan dari aspek psikososial, saya akan kongsikan itu menggalakkan komunikasi jelas dan berkesan. Saya rasa ini antara satu yang mungkin komunikasi ini sangat besar maksudnya. Cuma orang perlu memahami apa komunikasi jelas dan berkesan ini. Mungkin kalau saya bercakap dengan puan-puan berdua, apa yang saya katakan ini mungkin bagi bis kita komunikasi. Tapi yang lebih jelas lagi apabila komunikasi itu benar-benar sampai kepada bis kita, difahami dan juga jika perlu komunikasi itu disampaikan kepada yang lain, ia akan sampai. Seperti contoh, kadang-kadang ada info di tempat kerja. Tani akan mengadakan satu aktiviti di tempat kerja. Tapi untuk disampaikan pada semua. Tapi dia menyampaikan itu tidak jelas dan tidak berkesan. Dia semua sampai. Ada yang dipilih batu, saya tahu tu barang itu, dan aware barang itu. Jadinya nampak sana jelas ini tidak berkesan dan juga membuatkan individu yang dia tahu itu tidak selesa. Kenapa aku kena abaikan? Kenapa aku nak tahu? Jadinya ya perlu tani pastikan informasi itu sampai dengan jelas dan berkesan. Dan sekarang ini pun zaman 4IR. Jadinya banyak macam cara tani boleh buat. Kalau tani sekiranya dia dapat berjumpa depan-depan dengan orang itu, tani boleh hantar email di zaman modernnya, hantar email, tulis minit. Kalau rasa tulis minit kurang sesuai, WhatsApp pun boleh atau paling cepat ataupun di call saja. Okey, tani ada ni. Kalau sekiranya sukar untuk satu-satu di WhatsApp and then dimaklumkan kepada orang berkenaan untuk menyampaikan kepada semua. Dan yang terakhir ingin saya kongsikan tips untuk mewujudkan persikatan kerja yang sihat adalah untuk memberikan sokongan kepada rakan sekerja untuk memupuk sifat prihatin dan semangat setia kawan. Contoh, apa maksudnya memberi sokongan ini? Kadang-kadang tadi kurang pasti apa akan dicakapkan kalau untuk memberi sokongan terhadap rakan sekerja. Jadinya saya akan bagi beberapa tips lah. Contoh macam mana untuk memberikan sokongan terhadap rakan sekerja. Antaranya, tani boleh bercakap. Kalau sekiranya saya akan memberi sokongan kepada puan-puan berdua, saya boleh bercakap, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Ataupun saya boleh bercakap, saya di sini bersedia mendengar luahan kita. Dan juga boleh bis kita kongsikan apa yang mengganggu fikiran bis kita. Dan kalau sekiranya orang itu sudah banyak berkongsi dan sebagainya, ataupun yang terstuck, yang dia tahu apa akan dicakapnya tu. Jadinya bis kita saya boleh bercakap, bis kita boleh ambil masa untuk berkongsi dengan saya. Okay, boleh ambil masa. Kadang-kadang semua orang cepat untuk berkongsi ya. Kadang-kadang yang memerlukan masa untuk berkongsi. Dan juga kalau sekiranya waktunya berkongsi itu overshoot, lebih sejam 2 jam kan balik ke rajat ya. Bila kita boleh mengatakan juga kalau ada keperluan lagi, tani boleh berbincang lagi pada masa yang akan datang. Dan juga paling akhir sekali, cara tani untuk menunjukkan tani sokongan tani terhadap rakan tani adalah katakan terima kasih kerana berkongsi perkara ini dengan saya dan saya doakan segala urusan kita dipermudahkan. Dan juga untuk tani pun dalam agama Islam diseru untuk tolong menolong antara satu sama lain, di mana di dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah bermaksud barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari akhirat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi yakni aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mahu menolong saudaranya. Ya, alhamdulillah ya, telah kita ketahui sebentar tadi berkenaan dengan kesan yang kesan yang baiklah ya dalam persekitaran pekerjaan. Dan apa yang menarik sekali itu sebenarnya antara yang lebih penting juga ya ialah dengan adanya persekitaran rakan-rakan sejawat yang saling menyokong ya. Dan apa yang saya dengar baru-baru ini berkenaan dengan cara untuk mewujudkan, antaranya ialah dengan menganjurkan aktiviti potluck.
ataupun team building yang kita di antara rakan-rakan sejawat. Jadi ini membantu juga untuk memberikan waktu masa bersama dan juga memberikan keserasian di antara rakan-rakan setugas ya. Alhamdulillah ya. Jadi pentingnya ya untuk kita wujudkan persekitaran sihat yang didapat di tempat kerja ini kerana ia dapat meningkatkan lagi prestasi, motivasi untuk bekerja dan juga motivasi untuk melakukan kerja sebaik mungkin dan juga membuatkan kita lebih produktif lah. Walaupun kita ni berada di pejabat tapi kita ni perlu ya berada di pejabat itu dengan melakukan tugasan yang diamanahkan dengan baik dan juga sempurna ya. Betul sekali. Dan mungkin kita ada beberapa minit saja lagi sebagai kesimpulan daripada perkongsian kita dalam segmen Raudah Hati ini. Mungkin ada sedikit sebanyak kesimpulan, yang dapat saranan. Silakan. Memanglah kalau Tani di tempat kerja ni macam-macam cabaran yang Tani hadapi ya, dugaan yang Tani hadapi, orang berhadapan dengan orang ramai, berhadapan dengan orang sekeliling. Memang sorang-sorang lain-lain dugaan yang dihadapinya, dan ia memerlukan Tani untuk bersabar, banyak-banyak bersabar, dan agama pun memang menyeru Tani untuk bersabar dan paling penting yang saya terangkan juga tadi untuk mendapat sokongan daripada orang-orang sekeliling Tani, seperti ahli keluarga kita ni, rakan-rakan yang dapat kita ni percayai. Betul. Ya, dan kadang-kadang juga ada orang kurang selesa untuk bercakap dengan ahli keluarganya, rakan-rakan, kerana mungkin orang rasa barangan ni takut, malu ataupun nada ni just ni perkara biasa, dah perlu kongsikan. Betul. It's okay, orang bagi warga Perkhidmatan Awam, orang boleh arah kami, boleh ke bahagian Perkhidmatan Kaunseling, Jabatan Perkhidmatan Awam untuk mendapatkan khidmat kaunseling, dan kami pegawai-pegawai kaunselor di bahagian Perkhidmatan Kaunseling bersedia untuk membantu warga Perkhidmatan Awam di sana. Orang mana adalah anda perlu orang walaupun just simple matter ke untuk Tani just bercakap saja ya, satu perkara yang memang kami mengalu-alukan. Ya, alhamdulillah itulah ya. Jika sekiranya kita berkeinginan, mungkin malu untuk ataupun takut untuk meluahkan perasaan berkenaan dengan situasi mental ya. Jadi kita bolehlah saja pergi ke bahagian perkhidmatan kaunseling di Jabatan Perkhidmatan Awam untuk berkongsi masalah, dan insya-Allah mudah-mudahan ada solusi dan juga kebaikan yang telah pun akan diberikan. Apa-apa kita ucapkan terima kasih ya kepada Puan Sofia Wani binti Abdul Ghani, merupakan pegawai kaunselor ya dalam segmen Raudah Hati kita, iaitu mewujudkan persekitaran kerja yang sihat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih puan-puan.